Amisha Riza. Silakan Ustaz. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah, Ustazah, Puan Pengurusi Majlis, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa SPAQ, seterusnya hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah, pecinta-pecinta dan perindu-perindu baginda Nabi SAW. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Sebab itu ulama tafsir menyebut tidak ada amalan yang pernah dilakukan oleh Allah beserta dengan makhluk kecuali berselawat ke atas Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kemudian baru Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Allah Ta'ala tidak menyebut ya ayyuhan nas, tetapi Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa dia? Maksud dia orang yang berselawat adalah terdiri daripada orang yang beriman. Dengan berselawat akan menghindarkan seseorang itu daripada sifat munafik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Ya, sebab tu saya suka request dekat Imam Muda, Ustaz Imam Muda Haris, subhanallah. Suara beliau subhanallah menusuk di kalbu kita apabila disebut nama kekasih kita. Sebab itu kata ulama, cinta dengan rindu dia tak sama. Ya? Cinta orang yang cinta pada Rasulullah, dia akan ikut apa saja yang Rasulullah buat, dia akan ikut. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Man ahya usunnati faqad ahabani.
wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mengasihi aku. Dan barang siapa yang kasih kepada aku, kata Rasulullah, maka dia akan duduk bersama dengan aku di dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Nah, orang yang cinta kepada kekasihnya, maka dia akan ikut kekasihnya. Tetapi rindu pula berbeza dengan cinta dan kasih. Sebab orang yang merindui kekasihnya, apa yang akan berlaku kat dia? Bila disebut nama kekasihnya, maka akan rasa sebab di hatinya, maka akan rasa sayu di hatinya, maka akan mengalirkan air mata kerana rindunya kepada kekasihnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi ibu ayah, sahabat-sahabat yang belum lagi sampai ke bumi Madinah, tanamkanlah dalam diri, azam dalam diri, doa banyak-banyak, ya Allah, izinkan aku ya Allah untuk menjejakkan kaki ke bumi Madinah, untuk menziarahi kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini tanda kita rindu dan kasih pada Rasulullah. Nah, bila kita ada duit, yang pertama sekali kita pergi Mekah dan Madinah dulu. Lepas tu nak pergi mana pun pergilah. Nah, sebab Rasulullah duk tunggu kita. Sebab Rasulullah sangat rindu kepada kita semua. Kita tanya balik diri kita, pernah tak kita balas kerinduan baginda Nabi kepada kita? Kalau kita tak balas kerinduan kita kepada kekasih kita Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah, kejam kita ibu ayah sekalian. Subhanallah. Membiarkan rindu Nabi SAW dia biar begitu saja. Sebab itu kata ulama, kita cinta selain daripada Rasulullah, kadang-kadang cinta itu mengecewakan. Tetapi apabila mencintai baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW tidak akan menghampakan cinta kita. Tetapi banyak di kalangan kita yang selalu terpedaya dengan cintakan dunia lebih daripada segala-galanya. Cintakan manusia lebih daripada mencintai baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kecintaan baginda Nabi SAW kepada kita semua amat kuat. Sehingga kan bila Nabi baca surah Hud, bila baca surah Hud bercerita tentang bagaimana keadaan umat Nabi nanti di hari akhirat, Nabi duk fikir tentang kita sehingga beruban baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Ini Nabi kita. Sebab tu apa yang berlaku pada diri Nabi sedikit pun tidak mengurangkan kemuliaan baginda Nabi. Contohnya, kita kalau ada uban, orang kata, tua dah no, kamu ni tua dah sebab banyak uban. Tapi Rasulullah tak. Bila Rasulullah ada uban, maka sahabat akan berkata, ya Rasulullah, rupanya kamu tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, tanda Nabi sayang dan kasih kepada kita semua, Nabi tinggalkan kepada kita hadisnya, beratus-ratus ribu hadis Nabi tinggalkan untuk kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala berfirman, apa saja yang Nabi bawa, kamu ambillah. Dan kemudian apa yang Nabi tegah, kamu tinggalkanlah. Ini pesan Allah kepada kita semua. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling ingkar daripada petunjukku, firman Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dan kehidupan yang sempit ni maknanya hidup dia tak berkat, keluarganya asyik bergaduh, dapat duit tak cukup, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dan di hari akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari akhirat nanti dia akan dibangunkan dalam keadaan matanya buta. Na'udzubillahi min zalik. Yang mana kita semua tahu dah, esok bila bangun di hari akhirat,
Manusia waktu tu kebanyakannya ada yang putus asa. Sebab tak tahu nak minta tolong kat siapa dah waktu tu. Sebab tu beruntunglah kita ni yang boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh berselawat ke atas Nabi, boleh baca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Kita sentiasa menambahkan ilmu kita sebagai persiapan kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hebat terang mana pun kita duduk atas muka bumi Allah, maka sedarlah bahawa kita semua adalah bakal-bakal jenazah. Kita semua bakal-bakal jenazah. Apabila kita mati nanti, maka nama kita sudah lagi tidak dipanggil. Bila orang mai rumah kita nak ziarah kita, kita dah mati dah. Orang panggil dah lagi nama kita, tak panggil dah. Orang katanya, arwah mana? Arwah. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Orang akan tanya, arwah mana arwah? Dia kata arwah tak balik lagi, dah ada di hospital, kena buat postmortem. Lepas ni barulah hospital bagi buat balik jenazah mai di rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita membicarakan satu kitab yang dapat menyejukkan hati kita, yang boleh menawarkan hati kita. Sebab kita ni bila kita ingat tentang kematian, subhanallah, tabarakallah, akan mengurangkan sedikit kecintaan kita kepada dunia. Sebab itu kita baca kitab 40 hadis kehidupan di alam barzah dan juga di hari akhirat. Alam barzah, kita nak duduk di alam barzah lama mana pun kita tak tahu lagi. Sebab Fir'aun laknatullah dah mati beribu-ribu tahun. Tapi belum dibangunkan lagi oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita 1400 tahun dah. Tapi belum lagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan tajuk kita pada pagi ini iaitu hadis yang ke-11. Kalau tak silap saya hadis yang ke-11, betul tak Ustazah? Ke hadis ke-10? Sebelas ya Ustaz. Okey, sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-11, iaitulah diseksa kerana tidak membersihkan diri dari najis dan mengadu domba. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma hadha fakana la yastatiru min bawlih wa amma hadha fakana yamshi bin namimah thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ashibin ratbin fashaqqahu bisnaini fagharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa, muttafaqun alaih. Artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melalui dua kubur. Lalu baginda SAW bersabda, sesungguhnya mereka berdua sedang diseksa. Mereka diseksa bukan kerana meninggalkan perkara yang besar. Orang ini kerana tidak menjaga kesucian diri dari air kencingnya. Dan satu kubur lagi diseksa kerana suka mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW meminta pelepah kurma yang masih basah. Baginda membelah pelepah itu menjadi dua bahagian. Kemudian baginda memacak satu bahagian dari pelepah di kubur ini dan satu bahagian lagi di kubur yang satu lagi. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, mudah-mudahan diringankan siksaan mereka berdua selama pelepah ini belum kering. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita lihat keterangan hadis. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pendengaran
kepada Nabi SAW sehingga baginda dapat mendengar seksaan penghuni kubur. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an la tadafanu la da'awtu Allah an yasmi'akum min azabil qabr. Rawahul Muslim. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW, jikalau tidak kerana bimbang nanti kamu tidak mahu menguruskan pengebumian mayat, sudah tentu aku berdoa kepada Allah agar kamu semua dapat mendengar siksaan kubur seperti yang aku dengar. Imam An-Nawawi ketika memberi komentar tentang perbuatan Nabi SAW memacak pelepah tamar di atas dua kubur itu berkata, wastahabbal ulama'u qira'atal Qur'an 'indal qabr li'annahu idza kana yurja at-takhfifu bitasbihil jarid fabitilawatil Qur'ani aula. Hadis sahih Muslim bisyarahin Nawawi. Artinya, ulama berpandangan sunat membaca Al-Quran di sisi kubur kerana jika diharapkan keringanan azab kubur dengan sebab tasbih pelepah tamar, maka lebih patut lagi diharapkan dengan sebab bacaan Al-Quran. Dalam hadis di atas, baginda Nabi SAW menyebut tentang dosa tidak menjaga kesucian dan mengadu domba. Dua dosa ini mungkin dianggap biasa, kecil dan ringan oleh sebahagian manusia. Tetapi di sisi Allah, dua perkara itulah yang merupakan dosa besar dan penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat beribadat sekalipun, ibadatnya hanyalah sia-sia jika beribadah dalam keadaan di badan, pakaian atau dirinya terdapat najis seperti air kencing yang tidak disempurnakan basuhannya mengikut cara syariat yang betul. Begitu juga dosa mengadu domba, memfitnah, menyebarkan berita palsu dan menjadi batu api pergaduhan di antara dua pihak. Allah Ta'ala membenci perbuatan ini, sepatutnya kita dituntut mendamaikan, bukan menambahkan lagi permusuhan itu. Dosa ini juga perlu dipandang berat oleh kita semua. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang ke-11 ini, Nabi SAW mengingatkan kita akan dua perkara yang akan menjadi azab ataupun yang akan menyusahkan kita waktu berada di alam barzakh. Yang pertama Nabi sebut, iaitulah berkaitan dengan apabila Nabi lalu di suatu tanah perkuburan, ada dua kubur yang sedang disiksa oleh Allah. Kubur yang pertama disiksa oleh Allah akibat tidak membasuh dengan suci kemaluannya ketika membuang najis. Yang tidak suci daripada najis. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila dibasuh najis tak betul, tak mengikut syariat, maka tak suci. Bila tak suci, dia pergi semayang. Bila semayang dalam keadaan tubuh dia tak suci daripada najis. Daripada najis, bila dia semayang, maka semayangnya tidak sah. Bila semayang dia tidak sah, sama tak dengan orang yang tak semayang? Sama tak? Sama. Sebab apa? Sebab dia buat semayang tu dalam keadaan sia-sia. Pahala tak dapat. Bahkan dia semayang dalam keadaan sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab nak menghadap Allah, mesti suci daripada hadas besar, hadas kecil dan juga najis. Sebab tu kita dituntut untuk belajar taharah. Dalam bab suci kena belajar. Macam mana kita nak basuh tangan, nak suci daripada najis. Kadang-kadang ibu ayah sekalian, kita tengok orang-orang kita daripada dulu sampai lah ni. Kadang-kadang tu pi makan kenduri. Bila pi makan kenduri, tengok-tengok tak ada air putih tu. Ataupun air mutlak, air mineral ke untuk kita basuh tangan. Tak ada, cari-cari tak ada. Tengok-tengok yang ada depan dia air oren. Kemudian dia ambil air oren pi basuh tangan.
kemudian makan nasi. Padahal tadi tu, waktu orang duk ramai duk makan tu, yang dia pitak tangan dia di atas pokok rambutan contohnya. Dia tak tahu di atas pokok rambutan tu tengok ada tik ayam. Nah, dia pun gabui-gabui macam tu tak basuh. Dia tak gilah basuh kat nak makan lagi. Kemudian bila nak makan lagi, tengok-tengok air kosong tak ada, air untuk basuh tangan tak ada. Lalu dia ambil air oring tu, dia ambil air oring basuh tangan, agak-agak suci tak? Jawapan dia tidak suci. Nah, sebab air minuman mana boleh buat untuk menyucikan najis. Lalu dia pun basuh tangan, data ni pun boleh lah, air juga. Dia basuh-basuh tangan, kemudian makan nasi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, bila makan nasi, samalah dia dengan memakan najis. Na'udzubillahi min zalik. Nah, sebab tu orang yang tak ada ilmu, dia duduk dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Dia duduk dalam keadaan kotor. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Nah, kadang-kadang bila pergi kencing tu, kadang-kadang tak jaga. Dari segi percikkan air kencing tu. Bila kena dinding, bila kena lantai, dia mercik kena kaki. Tapi oleh kerana kita tak ambil berat sangat bab tu. Tak basuh dengan betul. Yang menyebabkan tiba-tiba kita pergi solat, yang menyebabkan solat kita jadi tidak sah akibat percikan air kencing yang kena di tubuh kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh. Apatah lagi waktu kita nak solat. Jaga betul-betul. Jangan bagi terkena najis pada pakaian kita. Jika tidak, sembahyang kita tidak sah. Bila sembahyang kita tak sah, sama tak dengan orang yang tak solat? Sama. Tu yang kita takut. Tu yang jadi azab kepada orang yang tidak membasuh kemaluan dia dengan elok, yang akan menyebabkan akan dia siksa di dalam kubur. Lalu Nabi SAW ambil 2 pelepah tamar yang masih basah. Lalu Nabi belah 2 tamar tersebut. Satu Nabi pacak kepada satu kubur yang diseksa akibat kencing dia. Dan seorang lagi Nabi pacak dekat satu lagi kubur seorang manusia yang waktu hidup dia suka mengadu domba. Allahu Akbar. Nah, sebab mudah-mudahan dengan pelepah yang masih basah itu akan bertasbih, meminta doa kepada Allah, istighfar pada Allah agar diampunkan dosa-dosa si mati. Sebab tu saya nak pesan ibu ayah sekalian, bila pi kubur, jangan cabut rumput di atas kubur. Hak ni banyak orang tak tahu. Nah, jangan cabut. Potong bagi pendek tak apa. Jangan cabut. Sebab pokok yang hidup ni dia akan berdoa kepada si mati. Nah, dia akan berdoa kepada si mati. Sebab tu jangan kita pi taruh bagi kelia lincin. Kesian pada penghuni kubur. Kalau boleh biar bagi rapat pendek tak apa. Jangan cabut. Nah, ada setengah ulama kata haram kita cabut rumput yang ada di atas kubur. Nah, haram. Ada setengah ulama sebut. Sebab dengan rumput tersebutlah yang akan berdoa kepada si mati. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita tengok pula yang kedua, Nabi sebut orang yang mengadu domba. Siapakah orang yang mengadu domba ni? Pengadu domba, kita boleh gambarkan sebagai seorang yang menyampaikan sesuatu berita ataupun bicara daripada seorang kepada orang lain bertujuan untuk merosakkan hubungan antara mereka. Sebab tu Islam dia larang sangat ni mengadu domba ni. Sebab apa? Tujuan dia tu, mengadu domba tu tujuan dia untuk apa? Untuk nak merosakkan hubungan antara satu kaum dengan satu kaum. Jadi apa yang kita nak buat Ustaz bila kita nak hindarkan sikap gandu domba ni? Yang pertama, perkara yang kita boleh buat untuk kita elak daripada menjadi orang yang suka mengadu domba. Yang pertama, banyakkan membaca Al-Quran. Sebab bila kita baca Al-Quran akan membuatkan hati kita menjadi lebih tenang. Membaca Al-Quran dapat menghilangkan semua keraguan, kemunafikan, kesyirikan, penyimpangan serta penyelisihan yang terdapat dalam hati, termasuk namimah. Namimah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dia mengadu domba. Mengadu domba. Yang kedua,
untuk kita hindarkan penyakit mengadu domba ni dalam diri kita. Sebab mengadu domba ni adalah akhlak yang tidak baik. Yang kedua, banyakkan mengerjakan solat malam. Solat malam merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sebab solat malam dapat menjaga diri seseorang dari bahaya termasuk perilaku buruk seperti namimah. Sebab tu saya pernah sebut, kalau kita nak anak kita jadi baik, nak kita jadi akhlak baik, nak kita jadi akhlak baik, buat apa? Solat malam. Allahu Akbar. Hak ni ramai orang tak tahu. Solat malam ni boleh jadikan akhlak kita jadi baik. Subhanallah, tabarakallah. Sebab tu, jagalah, buatlah. Tanam azam dalam diri, nak buat solat malam tiap-tiap malam. InsyaAllah, akhlak kita akan jadi baik. Yang ketiga, nak elakkan sifat namimah ataupun mengadu domba. Bergaul ataupun berkawan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Pergaulan sangat berperanan untuk membentuk sifat kita. Jika kita bergaul dengan orang yang buruk, maka besar kemungkinan juga kita akan menjadi peribadi yang buruk. Kalau kita suka berkawan dengan orang yang mencarut, suka memaki orang, maka tidak mustahil satu hari nanti kita juga akan jadi orang yang macam tu. Sama lah kalau suka kawan dengan orang yang suka latah. Kan? Nanti satu hari dia akan jadi orang latah juga. Sebaliknya, apabila kita bergaul dengan berteman dengan orang yang baik dan soleh, kita juga akan ikut menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Bila kita kawan dengan orang yang baik, bila kita nak mengumpat, sekali orang yang baik tu kata, ini mengumpat ni tak baik ni, Allahu Akbar. Maka kita pun akan terhenti takat tu lah, tak berkata kepada orang. Kemudian, yang keempat, iaitulah berpuasa. Nak hindarkan sifat namimah ni, yang mustajab, yang boleh kita amalkan, ialah berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu bahawa umat-umat terdahulu tidak pernah terlepas daripada puasa. Sebab puasa dapat mendidik akhlak, menyucikan jiwa dan mendidik kesabaran. Kerana itu puasa juga dapat berperanan sebagai metod ataupun cara untuk mencegah diri daripada bahaya lisan. Sebab bila kita puasa, kita akan jaga diri kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Bila kita puasa, kita nak cakap benda yang tak baik pun, kita tahu hak ni boleh menghapuskan pahala puasa. Puasa tapi tak dapat pahala. Rugi ya. Tapi bila kita puasa, insya-Allah akan melahirkan, akan menjadikan kita akhlak yang baik. Sebab itu puasa itu dapat menjadikan seseorang itu menjadi orang yang bertakwa. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana firman Allah umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan jadi orang-orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa maksud dia melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sebab tu beruntung kita bila kita tiap-tiap tahun adanya puasa Ramadan. Bila puasa Ramadan, waktu itulah peluang kita nak jadikan diri kita ni orang yang bertakwa. Sebab bila kita duduk dalam rumah pada bulan Ramadan, bila duduk seorang-seorang dalam rumah, kita nak makan waktu tu boleh tak? Boleh. Sebab orang bukan tahu pun kata kita puasa ke tak puasa. Orang bukan tahu pun. Yang tahu puasa tak puasa siapa dia? Diri kita. Bila duduk di rumah seorang-seorang, dia tak siapa pun tak tahu. Dia buka peti air, minum air 100 plus satu botol tu. Kan? Dia keluar pada rumah, dia buat letih. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Padahal nak main tadi nasi lemak 3 mungkuit. Kan? Siapa pun tak tahu. Tetapi pasal apa kita boleh jaga? Sebab kita tahu Allah Ta'ala yang mengetahui. Maknanya ada tak sifat takwa tak? Melahirkan sifat takwa. Sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian,
Yang kelima, iaitulah nak hindarkan sifat namimah, sifat mengadu domba. Iaitulah banyakkan berzikir, menyebut nama Allah. Berzikir. Fikiran kita akan penuh dengan doa kepada Allah dan tidak akan ada fikiran untuk melakukan perbuatan yang tercela. Bila mulut kita banyak berzikir, dan saya pernah sebut sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Itu sebaik-baik zikir. Membaca Al-Quran. Kemudian banyakkan berselawat ke atas Nabi. Subhanallah. Ada setengah ulama sebut, siapa yang selawat ke atas Nabi sehari tak kurang pada 1000 kali, maka akhlak dia akan menjadi baik. Subhanallah. Itu yang bila Imam Muda Haris tadi, bila qasidah sebut nama Nabi SAW. Nama Nabi mendamaikan. Nama Nabi menenangkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Tabarakallah. Dengan kita berselawat ke atas Nabi, akan menjadikan akhlak kita menjadi baik. Kemudian seterusnya, nak hilangkan, nak hindarkan sifat namimah, sifat mengadu domba ni, iaitulah sentiasa sabar dan berwaspada. Jika kita berada dalam lingkungan pergaulan kita, ada yang berperilaku namimah. Jika dalam lingkungan pergaulan kita tu, kawan-kawan kita tu, ada yang jenis namimah, jenis mengadu domba, maka kita harus sabar dan berwaspada agar tidak tergoda oleh syaitan untuk melakukan hal yang tersebut. Sebaiknya ingatkan orang itu agar ia juga terbebas daripada perilaku yang tidak terpuji tersebut. Maknanya kita kena peringat. Sebab tu agama kita ni adalah agama nasihat menasihati. Ataupun disebut oleh baginda Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat menasihati. Sebab tu kita ni, bila kita duduk dalam masyarakat, nasihatlah. Kalau ada yang tak betul, kita nasihat. Sebab agama itu nasihat menasihati. Kemudian yang seterusnya, untuk elak sifat namimah, sifat adu domba, apa yang boleh kita buat? Iaitu diam. Diam juga sebenarnya adalah salah satu daripada cabang iman. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkara yang baik ataupun dia diam. Subhanallah. Berkata baik juga ciri-ciri orang yang beriman. Bahkan duduk diam juga merupakan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, tabarakallah. Kita cek balik ada tak sifat ni dalam diri kita. Sebab itu diam, seperti kata pepatah, diam adalah emas. Diam akan menjauhkan kita dari hawa nafsu, memberikan kenikmatan ibadah, melembutkan hati dan mendatangkan kesucian diri serta kehormatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya diam ni boleh menjadikan kita ni, hawa nafsu kita jadi baik. Kemudian memberikan kenikmatan dalam beribadah. Bila kita jaga mulut kita, bila kita buat amal ibadah, kita rasa seronok. Subhanallah, tabarakallah. Bila kita tinggal namimah, mengadu domba, kita tinggal perkara mengata ke orang, mengeji, fitnah dan sebagainya, kita tukar dengan berzikir, berselawat ke atas Nabi, maka kita akan rasa kelazatan dalam melakukan amal ibadah. Kemudian dengan diam juga akan melembutkan hati kita. Subhanallah. Dan mendatangkan kesucian diri serta kehormatan. Bila kita duduk diam, kita tak pernah kata ke orang, maka akan meningkatkan kehormatan kita. Orang akan sanjung kita. Sebab kita tak pernah kata ke orang. Kita tak pernah fitnah orang. Kita tak pernah mengadu domba. Bila kita tak cari pasal dengan orang, orang nak cari pasal dengan kita. Orang pun tak mau cari pasal dengan kita. Maka akan meningkatkan kehormatan kita. Akan mendatangkan kesucian dalam diri kita. Dan jika kita sudah bersabar dan waspada, bahkan memperingatkan seseorang agar tidak melakukan namimah, namun diabaikan, ada baiknya kita diam saja.
Bila kita dah nasihat dah kawan kita suruh duk diam, jangan duk buatlah benda-benda macam ni, dia tak mau juga. Maka lebih baik kita duduk diam. Kerana jika kita masih terlibat dalam perbicaraan tersebut, bukan tidak mungkin kita akan masuk dalam jebak syaitan dengan ikut melakukan namimah. Maka kata ulama, kalau kita tak tinggal perkara tersebut, kawan kita duk adu domba, kita tak tinggal dah, kita duk layan dia, bimbang takut-takut kita pula akan termasuk dalam jebak syaitan dengan ikut melakukan namimah. Maka itulah kata ulama cara-cara yang terbaik untuk kita menghindari perilaku namimah. Dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perilaku tercela seperti itu. Sebab itu kita ni sebagai hamba Allah yang hidup di atas muka bumi Allah ni, belajar ilmu tasawuf tu penting. Kenapa? Sebab kita nak rawat hati kita. Namimah ni sebenarnya adalah salah satu penyakit daripada penyakit hati. Sebab tu kena belajar ilmu tasawuf. Sebab bila dia belajar ilmu tasawuf, dia boleh kenal kelakuan hati. Dia boleh kenal kelakuan hati dah. Sebab itu Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk apa? Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, tidak aku diutuskan kepada kamu kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tu. Sebab tu bila Nabi mai kat kita ni, Nabi nak ajak apa kat kita? Nabi nak ajak kat kita bagi akhlak kita jadi baik. Bila akhlak kita semua baik, maka kita akan duduk dalam satu masyarakat yang aman dan harmoni. Subhanallah, tabarakallah. Hak tu yang kita nak. Sebab tu Nabi datang kepada kita membawa akhlak yang mulia. Nabi dakwah kita dengan akhlak. Nabi dakwah kita dengan akhlak. Sebab tu orang tengok baginda Nabi SAW. Tengok Nabi ya, orang masuk Islam. Tengok cara Nabi bercakap, orang masuk Islam. Tengok cara Nabi makan, orang masuk Islam. Subhanallah, tabarakallah. Tengok cara Nabi bergaul dengan ahli keluarga baginda, orang masuk Islam. Subhanallah, tabarakallah. Itulah akhlak. Akhlak ni subhanallah. Siapkan Nabi bagi jaminan. Nabi kata di hari akhirat esok, yang akan duduk dekat bersama dengan aku, kata Rasulullah. Iaitulah mereka yang baik akhlaknya dan orang yang banyak berselawat ke atasku, sabda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang kita nak, ibu ayah sekalian. Kita nak tiap-tiap hari kita selawat ke atas Nabi. Kita nak supaya kita ikut contoh baginda Nabi dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita ambil orang lain selain pada Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita, maka Allah Ta'ala takkan redha kepada kita. Kerana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang cukup baik. Maknanya bila Allah Ta'ala sendiri yang sebut, Allah Ta'ala sendiri yang berfirman, yang menyatakan bahawa pada diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang cukup baik, yang paling baik. Maknanya di atas muka bumi Allah ni, ada lagi dah orang yang paling baik pada Rasulullah? Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala takkan redha kepada kita kalau kita ambil selain daripada Rasulullah sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Sebab tu beruntung kita pada pagi yang mulia kita boleh pagi tadi bangun solat subuh. Nabi SAW memberi jaminan kepada sesiapa yang menjaga solat dingin. Siapa yang jaga solat dingin tiap-tiap hari, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Jaga solat apa? Tak solat dingin, iaitulah solat asar dan solat subuh. Sebab solat lain kita mudah nak buat, tapi dua solat ni cukup payah. Waktu bila? Waktu subuh dengan waktu asar.
Kadang-kadang kita terbabas waktu asar tu. Sebab terlalu sibuk apa semua, lain-lain kali terbabas. Tetapi sesiapa yang jaga dua solat ni sungguh-sungguh, dia jaga sungguh-sungguh, dia semayang di awal waktu, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kegembiraan pada waktu subuh, ada beberapa perkara yang boleh kita ambil pada waktu subuh. Di antaranya pada waktu subuh, jangan tinggal solat sunat qabla subuh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan solat sunat qabla subuh 2 rakaat, maka dia akan dapat dunia dan segala isinya. Nabi kata siapa yang solat sunat qabla subuh 2 rakaat, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian dalam solat sunat qabla subuh tu, dia baca rakaat pertama, dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, dia baca qul wallahu ahad. Maka akan menguatkan akidahnya. Rakaat pertama, dia baca surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua, dia baca qul wallahu ahad. Dalam mana ni? Waktu solat sunat qabla subuh. Maka Allah Ta'ala akan kuatkan dia dari segi akidah. Dan siapa yang solat sunat qabla subuh, rakaat pertama, dia baca alam nashrah. Rakaat kedua, dia baca alam tarakai. Maka hari itu Allah Ta'ala hindarkan dia daripada perkara-perkara yang boleh menyakiti dia. Maknanya Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada perkara-perkara yang tidak baik yang akan menimpanya hari itu. Ataupun Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Subhanallah, tabarakallah. Baca surah apa? Surah Alam Nashrah dan juga Alam Tarakai. Dalam solat sunat qabla subuh. Kemudian lepas solat subuh. Sebab tu solat subuh ni seelok-eloknya kita tunaikan secara berjamaah. Kerana Nabi SAW bersabda, siapa yang solat subuh berjamaah, pahalanya seolah-olah melakukan amal ibadah seluruh malam. Tu dia, subhanallah. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, kalau nak tengok dalam diri kita ni ada sifat munafik ataupun tidak, mudahnya. Apa dia? Iaitu malasnya dia untuk solat subuh berjamaah dan malasnya dia untuk solat Isya berjamaah. Sebab orang-orang munafik ni mereka cukup malas untuk solat subuh berjamaah dan solat Isya berjamaah. Sedangkan pahala dia cukup besar. Siapa yang solat Isya berjamaah, dia seolah-olah melakukan amal ibadah separuh malam. Siapa yang solat subuh berjamaah, Allah terkeluar pula. Siapa yang solat subuh berjamaah, pahalanya seolah-olah melakukan amal ibadah seluruh malam. Subhanallah, tabarakallah. Sebab tu jangan tinggal solat subuh berjamaah. Kemudian bila habis saja semayang sunat qabla subuh, Nabi akan baring seketika. Ni sunnah Nabi. Hak ni jarang kita buat. Kita takut bila kita buat, kita lena terus. Kan? Di antara sunnah Nabi waktu subuh, lepas Nabi solat sunat qabla subuh, Nabi akan baring menghadap kiblat. Kemudian Nabi berdoa. Ya Allah, Tuhan kepada malaikat Jibril, Tuhan kepada malaikat Mikail, Tuhan kepada malaikat Israfil, Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, jauhkanlah aku daripada api neraka. Itu cara Rasulullah. Sunnah Rasulullah, selepas Rasulullah sembahyang sunat qabla subuh, Rasulullah akan baring seketika menghadap kiblat. Kemudian Nabi berdoa, Ya Allah, Tuhan kepada malaikat Jibril, Tuhan kepada malaikat Mikail, Tuhan kepada malaikat Israfil, maka jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Kemudian bila habis saja sembahyang subuh, maka jangan tinggal zikir Allahumma ajirna minan nar. Dan sebelum tu saya nak pesan, lepas bagi salam solat subuh, kita jangan lagi rongkai kaki kita. Waktu kita duduk tahiyat akhir tu, kalau kita pacak kaki kita, jangan buat turun lagi. Lepas bagi salam tu, jangan buat turun lagi. Biar dia pacak gitu.
Dan jangan kita rongkai kaki kita duduk bersila lagi. Sabak Ustaz. Nabi kata sabak Ustaz. Kemudian bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Siapa yang baca 10 kali kata Rasulullah dalam keadaan kakinya tak dirungkaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi kat dia 10 pahala dan Allah Ta'ala angkat kepada dia 10 darjat dan Allah Ta'ala ampunkan dosanya 10 dosa. Kemudian lepas tu dia baca pula Allahumma ajirna minan nar. Dia baca 7 kali. Nabi SAW bersabda, siapa yang baca 7 kali, maka kalau dia mati di siang hari, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Kemudian jangan lupa juga baca ayat kursi sekali. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi sekali, setiap kali lepas mayang dia baca ayat kursi sekali, maka jaraknya dengan syurga adalah kematian. Maknanya mati-mati ya masuk syurga terus. Subhanallah tabarakallah. Nah, ayat kursi kalau kita baca bukan sampai 3 jam pun. Sat ya. Subhanallah tabarakallah. Kemudian bila kita habis semua, kita zikir apa semua, kemudian kita baca Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Maksudnya, ya Allah, engkau rezekikan istiqamah. Maka dia akan dapat pahala seolah-olah dia buat amal ibadah start daripada maghrib sampailah subuh. Subhanallah tabarakallah. Pendek je ayat dia. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kami istiqamah. Tolong buat ibu ayah sekalian. Nah, kita bangun awal tu elok dah sembahyang subuh berjamaah. Nah, kemudian hak tu pula kita tinggal rugi. Padahal sikit lah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kami istiqamah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, dan sebelum saya tutup, saya nak peringat diri saya dan kita semua. Nabi SAW kekasih kita, tidak pernah melihat batu berhala. Tak pernah tengok batu berhala dan tidak pernah melihat rumah-rumah ibadah ahli orang agama-agama yang lain. Nabi tak pernah tengok. Sebab tu ketika Nabi berumur 5 tahun, ketika Nabi dengan bapa saudaranya Abu Talib dengan rombongan pergi ke Syam untuk berniaga. Maka pada waktu itu bila sampai saja rombongan di satu gereja, yang mana gereja ni adalah tempat persinggahan R&R untuk orang yang berdagang ke Syam. Maka bila berhenti saja di gereja tersebut, Nabi waktu itu umur 5 tahun. Semua geng-geng pedagang yang datang dengan Nabi ni semua masuk dalam gereja tersebut untuk minum air. Tetapi baginda Nabi SAW waktu itu tak masuk dalam gereja. Bahkan wajah Nabi tidak memandang ke arah gereja tersebut. Bahkan wajah Nabi memandang ke arah Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apa yang Ustaz nak pesan ni? Ustaz nak pesan, kalau boleh, bila kita tertengok tempat-tempat ibadat agama lain, cepat-cepat kita sebut La ilaha illallah wa ana a'budullah. La ilaha illallah wa ana a'budullah. Sebab tu pesan ke anak-anak cucu kita. Bila duduk dalam kereta, bila lalu depan tokoh Hindu ke, lalu depan gereja ke, lalu depan tokoh Siam ke, bagi tahu kat mereka, jangan tengok. Kalau tertengok, cepat-cepat ajarkan kepada mereka, La ilaha illallah wa ana a'budullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku hanya menyembah Allah. Pasal apa Ustaz tak boleh tengok Ustaz? Sebab bila kita tengok, akan menyebabkan hati kita jadi hitam. Bila hati kita jadi hitam, maka payahlah kita nak dapat ilmu Allah. Dan kita akan rasa payah nak beramal dengan ilmu yang kita dapat. Sebab tu, kalau boleh jangan tengok. Lebih-lebih lagi kita tengok gambar Hindustan. Bila main tang babak dekat kuil tu, kalau boleh tutup Zat. Tak usah tengok. Sebab dia akan menggelapkan hati kita. Nak tahu tanda-tanda hati yang mati ni lagu mana? Mudah ya kata ulama. Nak tahu kata hati kita mati. Orang cerita syurga tak rasa seronok. Orang cerita neraka, orang cerita azab kubur, dia tak rasa takut. Ni tanda-tanda hati yang mati. Kemudian dia suka menggadu domba. Dia suka kata ke orang,
dia suka maki, dia suka mencarut, dia suka cakap benda-benda yang tak baik, suka sangka buruk ke orang. Itu tanda-tanda hati yang kotor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan majlis kita pada pagi yang mulia ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawi qulubana binuri hidayatik كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan solat dengan sengaja, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah. Sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah. Dan kami dapat taat kepadamu, ya Allah. Dan kami dapat mengenali Nabi kekasih-Mu, ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah, agar kami dapat berbakti kepada mereka, ya Allah, untuk kami menggapai syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejukkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kedua ibu bapa kami, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, temukanlah kami, ya Allah, dengan kedua ibu bapa kami, ya Allah, sewaktu berada di dalam syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami, ya Allah, amat merindui senyuman mereka, ya Allah, dan kami amat merindui gelak tawa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Kurniakanlah rezeki yang melimpah ruah buat kami, ya Allah. Buat penaja-penaja kami, ya Allah. Kurniakanlah rezeki yang melimpah ruah buat mereka, ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami, ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, ya Allah, yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami, ya Allah, yang akan mengkafankan kami, ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami, ya Allah, yang akan mengkebumikan kami, ya Allah, yang akan mentalqinkan kami, ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami, ya Allah, apabila kami sudah tidak ada lagi, ya Allah, di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami, ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami, ya Allah. Makbulkanlah segala doa-doa kami, ya Allah. Perkenankanlah hajat kami, ya Allah. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah, bersama dengan Nabi kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban
عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada pihak SPAQ dengan kerana sudi menjemput saya pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Ustazah Ainul, silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan fadil Ustaz Amir Syahriza atas perkongsian ilmu ini mengenai kehidupan di alam barzakh dan akhir ini dalam topik diseksa kerana tidak membersihkan diri daripada najis dan juga sifat mengadu domba itu. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada penaja dan para penyembah semua, dan terima kasih pemandu semua.